Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda satu cara yang sangat ampuh untuk menjadikan pokok bougainville anda berbunga lebat dan tahan lama berbunganya. Okey, metode yang saya akan gunakan pada perkongsian kali ini ialah dengan cara penyemprotan. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah tips ataupun teknik yang saya akan lakukan dalam perkongsian pada kali ini bersama anda, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Okey, jom kita teruskan. Baiklah teman-teman ya, apa yang penting sekarang teman-teman, saya mohon kepada teman-teman semua ya, sila lihat video ini sampai selesai ya, jangan skip, tolong fahami step by step yang saya akan berikan selepas ini. Pada dasarnya, bougainville akan mudah berbunga, asalkan mendapat perawatan yang baik. Satu rahsia pokok bougainville ini rajin berbunga sebenarnya ialah adanya sinar matahari yang cukup. Selain itu, ketersediaan nutrisi dalam media tumbuhnya akan membantu bougainville berbunga dengan lebat, cepat dan warnanya yang cerah bunganya. Oleh kerana itu, sebaiknya anda mengikuti langkah-langkah yang akan saya kongsikan ini. Pupuk yang saya akan gunakan dalam perkongsian ini ialah pupuk sempurna B. Pupuk sempurna B merupakan satu jenis pupuk NPK majmuk yang mempunyai fungsi untuk membantu dan merangsang pertumbuhan tanaman agar bahagian bunganya lebih cepat tumbuh. Pupuk sempurna ini adalah jenis pupuk daun folia yang lengkap dan sempurna bentuknya yang seperti kristal yang juga mudah larut di dalam air. Pupuk sempurna B juga digunakan agar bunga tidak mudah lontok ataupun gugur. Perlu diingat ya teman-teman, semasa anda melakukan semprotan, pastikan pokok bougainville anda yang mau disemprot itu hendaklah sudah bersedia untuk berbunga, iaitu dalam keadaan daun yang tua dan cabang yang sudah tua. Daun yang sudah tua ialah apabila sudah berwarna hijau tua dan berkilat. Manakala cabang yang sudah cukup tua ialah berwarna coklat dan kehitaman. Proses ini hendaklah dilakukan pada waktu pagi, kerana pada waktu pagi berlakunya proses fotosintesis. Apa yang paling penting di sini ya teman-teman, sebelum anda melakukan semprotan kepada bougainville anda dengan menggunakan larutan sebut sempurna B ini ialah teman-teman, pastikan anda mengetahui bahawa bougainville yang mahu disemprot itu adalah sudah bersedia untuk berbunga, iaitu dalam keadaan daun yang tua dan cabang yang sudah tua. Daun yang sudah tua ialah apabila sudah berwarna hijau tua dan berkilat, manakala cabang yang sudah tua ialah berwarna coklat kehitaman. Proses ini hendaklah dilakukan pada waktu pagi, kerana waktu pagi berlakunya proses fotosintesis. Jika anda melakukan proses ini dengan cara yang tidak betul, maka proses anda tidak akan menjadi sempurna. Sebab itu, anda perlu memerhatikan hal-hal yang seperti berikut. Perlu anda ketahui yang namanya pupuk terdiri pada dua jenis, iaitu pupuk akar dan pupuk daun. Kalau pupuk akar adalah merupakan pupuk yang diberikan melalui media tanam dan kemudian diserap oleh akar sebagai nutrisi. Maka pupuk daun adalah pupuk yang diberikan melalui daun dengan cara disemprot ke daun tanaman. Jika pupuk daun mempunyai banyak kandungan nitrogen, berarti diberikan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif seperti daun dan tunas baru. Sebaliknya, jika unsur fosforus dan kalium lebih banyak kandungannya dalam pupuk daun, berarti pemupukannya untuk merangsang pembungaan. Yang jelas, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, pupuk daun dapat diaplikasi ke tanah
Jadi, selain yang ketiga ialah teman-teman, yang lupa perhatikan ialah pada musim hujan ataupun musim basah, di mana pada musim seperti ini anda tidak digalakkan untuk melakukan penyiraman kepada media tanam bougainville anda, terutamanya pokok bougainville yang anda tanam di dalam pot. Jadi solusinya ialah jika anda menanam bougainville anda di dalam pot yang besar, anda cuma perlu menutup media tanam yang ada dalam pot anda dengan karung plastik agar media tanam anda tidak digenangi air. Sebaliknya, jika pot anda bersaiz kecil, anda boleh pindahkan saja bougainville anda bersama pot tersebut ke tempat yang teduh daripada titisan air hujan. Tetapi perlu diingat, pastikan bougainville anda sentiasa menerima sinaran cahaya matahari yang secukupnya, sekurang-kurangnya 80% dari pagi hingga ke sore. Perkara yang keempat yang perlu anda perhatikan juga ialah teman-teman ya, pastikan anda memerhatikan penyinaran. Iaitu teman-teman, ini merupakan satu bahagian atau faktor yang sangat penting bagi memastikan pokok bougainville anda sentiasa berbunga rimbun, sihat, subur, tahan lama dan bercahaya warnanya. Apa yang anda perlu ketahui di sini ialah apa-apa sahaja jenis tanaman, tak kira bougainville ataupun tanaman lainnya, semua tanaman ini membutuhkan sinaran cahaya matahari. Oleh itu, untuk memastikan bougainville anda menerima cukup pancaran cahaya matahari, pastikan anda meletakkan pokok bougainville anda di kawasan yang lapang supaya pokok bougainville anda sentiasa menerima pancaran sinaran cahaya matahari yang cukup dalam masa sehari. Perlu diingatkan, jangan anda meletakkan pokok bougainville anda di kawasan yang teduh dan tidak menerima cahaya matahari yang cukup. Jika perkara ini berlaku, maka pokok bougainville anda akan sangat sukar untuk berbunga dan pokok bougainville anda menjadi tidak subur. Perkara yang kelima yang perlu anda perhatikan juga ialah teman-teman ya, mengganti media tumbuh ataupun media tanam. Penggantian media tumbuh atau media tanam ini sangat penting dilakukan, terutamanya jika anda menanam pokok bougainville anda dalam pot. Seperti kelazimannya, bagi apa jenis saja media tanam tumbuh atau media tanam yang anda gunakan sebagai media tanam bougainville anda di dalam pot, seperti kebiasaannya, apabila media tanam itu sudah berusia 1 hingga ke 2 tahun di dalam pot, media tumbuh atau media tanam ini sudah kehilangan semua nutrisi dan zat untuk membantu kesuburan pokok bougainville anda. Media ini sudah dalam keadaan keras, kering, jenuh dan sudah tidak mempunyai unsur hara lagi. Jika anda biarkan perkara ini berlaku, maka pokok bougainville anda akan menjadi tidak produktif dan tidak bermaya dan mungkin bisa menyebabkan pokok bougainville anda layu dan mati. Jadi, apa yang anda harus lakukan ialah anda perlu menggantikan media tumbuh yang lama dengan media tumbuh yang baru. Perlu diingat ya teman-teman, jika anda mahu mengganti media tumbuh anda dengan media tumbuh yang baru, usahakan sebisa-bisanya untuk anda menggunakan bahan alam semula jadi yang sama seperti anda gunakan semasa anda mula-mula menanam bougainville anda ini dahulu. Ini amat penting adalah kerana dengan menggunakan bahan media tanam yang sama, ia bisa membantu mengekalkan kandungan nutrisi dan zat makanan dan unsur hara dan ciri utama yang diperlukan oleh pokok bougainville anda untuk terus berada dalam keadaan subur, sihat dan berwarna, bunganya cerah dan tahan lama bunganya. Dan perkara keenam ataupun perkara terakhir yang anda perlu pastikan sekiranya anda ingin memastikan pokok bougainville anda berada dalam keadaan sihat, sentiasa berbunga tahan lama dan rimbun ya teman-teman, ialah perawatan. Meskipun anda telah melakukan kelima-lima perkara yang saya nyatakan tadi, jika anda tidak melakukan perawatan dengan benar, usaha anda hanya akan menjadi sia-sia sahaja. Justru itu, lakukanlah
perawatan kepada pokok bougainville anda, sama ada berkaitan pokok, pot, media tumbuh atau media tanam, dan juga keselamatan persekitaran tempat anda menanam pokok bougainville anda. Baiklah teman-teman, saya mendoakan dengan sedikit perkongsian daripada saya ini, semoga anda semua bisa memiliki sebuah pokok bougainville yang rimbun, bunganya subur, sehat, tahan lama bunganya, serta cantik bila dipandang. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Dan mudah-mudahan saya mengharapkan dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda ya. Seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, sila klik tombol loceng dan tekan. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda teman-teman, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info terbaru daripada channel ini, iaitu channel Hanzair Abdullah, di mana channel ini membincangkan berkaitan dengan alam perbonsaian. Dan pokok bunga kertas merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai sebuah bonsai. Saya memohon dan merayu kepada teman-teman ya, silalah beri sokongan dan teruskan subscribe, membantu saya mengembangkan channel ini, dan insyaAllah saya akan terus berkongsikan ilmu-ilmu yang menarik dan bermanfaat untuk anda semua, terutamanya anda seorang peminat pokok bougainville ya, ataupun bunga kertas. Mudah-mudahan dengan sokongan yang anda berikan, insyaAllah kita sama-sama dapat berkongsikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pokok bougainville ini. Dan jangan lupa di-share ya, di-like juga ya. Okey teman-teman, sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun cadangan ya teman, sila tulis dengan komen ya, insyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baik teman-teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu. Jangan lupa ya, bantulah saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like dan share. Okey? Jangan lupa pula, sekiranya ada pertanyaan atau persoalan ataupun cadangan, sila tulis di ruang komen. Okey? Baiklah teman-teman, salam satu bis, assalamualaikum, bye bye.